KPM. Setahun pula. Tak apa, saya yakin. Tuan, maaf Tuan, kita dah lambat dah. Dah final call dah. Okey. Kenapa Tuan nampak macam sedih ni? Yelah, setahun pula saya ke luar negara. Saya mengenangkan anak tunggal saya seorang tu lah. Tapi apa pun saya yakinlah dia akan menjadi seorang anak yang mampu membantu ibu dia di rumah. Ya, sepanjang ketiadaan saya. Okay. Harapnya begitulah. Saya faham Tuan. Terima kasih. Baiklah, kita dah lambat. Okey. Jom kita ke kaunter berlepas ya. Boleh. Okey, jom Tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan kegemaran anda Teras Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali, dan hari ini kita akan fokus kepada tahap 2 pendidikan kesihatan, dan topik kita ialah peranan remaja dalam keluarga. Sebenarnya kita nak kupas lagi banyak bersama tuan kita pada hari ini ataupun Cikgu Nordin kita. Assalamualaikum, salam sejahtera Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Cikgu, wah, saya tengok profil cikgu tadi 14 tahun mengajar. Lama betul. Tak, baru saja 14. Baru saja saja 14. Mesti Masih beruntung murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu, boleh perkenalkan diri sikit? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua adik-adik kita di rumah dan juga di talian nanti. Saya Cikgu Muhammad Nordin bin Muhammad Bakori daripada SK Kuala Hulu, Pengkalan Hulu, Perak. Baru mengajar 14 tahun. Baru ya. Macam terasa lama bagi saya tu. Tapi cikgu masih nampak muda, segak pada hari ini. Berpakaian serba hitam, dan saya pula berpakaian merah lah, campur-campur sikit. Cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, suka saya nak mengingatkan untuk kita sentiasalah patuh pada SOP kerana kita masih belum menentang COVID-19. Jadi basuhlah tangan selalu ya adik-adik. Pakailah pelitup muka seperti Kak Pika pakai ni, dan kekalkan jarak fizikal seperti saya dan Cikgu Nordin kita pada hari ini. Dan yang paling penting, kalau ada sumber air, ada sinki, basuhlah tangan dengan sabun ya Cikgu. Betul. Dan seperti di studio ini juga kita perlu mengamalkan SOP. Dah ada jarak, tetapi kali ini kita nak pakai gel pembasmi kuman. Jadi saya menjemput Cikgu Nordin untuk sila memakai gel pembasmi kuman di atas meja Cikgu. Okey, baiklah Cikgu, hari ini objektif kita, peranan remaja dalam keluarga. Agak berat ya tajuk ni sebenarnya, sebab kita kena ingat ia boleh diaplikasikan kepada remaja zaman sekarang. Tapi sebelum itu Cikgu, jom kita menjemput 6 murid kita yang akan bersama kita di Teras pada hari ini. Hello, salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Hai. Wah, sungguh ceria semua ya. Okey, Kak Pika nak kenal semua. Tapi satu persatu dulu kita mulakan dengan okey, Yazrina. Boleh tak Kak Pika dapatkan Yazrina? Silakan perkenalkan diri anda. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai Cikgu, hai Kak Pika. Hai. Saya Yazrina Natalia, anak perempuan Yai. Boleh panggil saya Yazrina Natalia. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Luar. Okey, baiklah Yazrina. Saya diberitahu ya. Yang ini adalah kaum asli. Ya. Ya, kita bawa 2 orang lain daripada bangsa Melayu lah. Kita nak kenal lagi ada seorang tu lagi. siapa? Mungkin kita bagi tanya-tanya sikit. Kita perkenalkan pelajar lain dulu. Boleh tak Kak Pika dapatkan Nur Aziat? Silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai Cikgu, hai Kak Fika. Saya Nak Azad binti Bahrul Nasir. Boleh panggil saya Azad. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Hulu.
Wah, Aizat tersedia pakai macam gaming punya headphone tu. Wah. Okey, terima kasih Aizat. Seterusnya boleh Kak Pika dapatkan Nur Ain. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Hai cikgu, hai Kak Fika. Waalaikumsalam. Saya Nur Ain Najah Habibie Rosidi. Boleh panggil saya Najah. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Kuala Hulu. Okey, terima kasih Nur Ain. Dan seterusnya kumbang kita di antara bunga-bunga Ya. kita pada hari ini ya cikgu. Seorang sahaja. Seorang sahaja. Mesti suka seronok hari ini nak belajar ya. Ya. Muhammad Izzuddin. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Fika. Saya Muhammad Izzuddin Hazri bin Hafizan. Boleh panggil saya Izzuddin. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Hulu. Saya dari kelas 6 Amanah. Semua ni dari kelas cikgu ya? Ada 4 orang saja daripada kelas saya. 2 lagi daripada sekolah lain lah. Sekolah lain. Yang kita jemput lah. Ya, baiklah. Okey, murid-murid dan yang seterusnya Siti Nur Syakirin. Silakan perkenalkan diri anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai cikgu, hai Kak Nisa. Saya Siti Nur Syakirin binti Mazlan. Boleh panggil saya Syakirin. Saya belajar di Sekolah Kebahasaan Kuala Hulu. Saya kelas 6 Amanah. Okey, terima kasih Siti Nur Syakirin. Untuk pengetahuan Siti, ini Kak Syafika ya. Teringat Kak Nisa tu. Tak apa, Mungkin. tidak mengapa. It's okay. Okey, dan yang terakhir, istimewa pada hari ini juga ialah Kesara. Silakan Kesara. Salam sejahtera dan selamat pagi. Hai cikgu, hai Kak Fika. Saya Kesara Suampit. Boleh panggil saya Kisha. Saya dari Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yakuan. Saya Baiklah. dari darjah 6M. Okey, Kesara cikgu. Ini pelan murid kita yang tadi. special tu iaitu daripada bangsa Siam. Wah. Bolehlah kalau Fika nak tanya dia dalam bahasa Siam. Silakan Kesara, boleh tak bagi Kak Fika ayat pengenalan dalam bahasa Siam? Boleh Kak Fika? Boleh. สวัสดีค่ะหนูชื่อเคสรานะคะชื่อเล่นชื่อคิชาค่ะ Wah, sedap betul Sawadikap. bunyinya. Sawadikap. Sawadikap. Betul ke Kak Pika cakap ni? Betul lah? Betul. Terima kasih Kesara. Okey, dan seterusnya yang pelajar kita dari Yazrina tadi, boleh tak Kak Pika juga nak minta sedikit pengenalan diri dalam bahasa asli? Boleh? Yazrina, boleh ke? Boleh Kak Fika? Okey. Selamat lengak. Selamat lengak. Ye Yazrina Natalia anak perempuan Yai. Boleh kau Ye Yazrina? Okey, Kak Pika panggil Yazrina. Baiklah, terima kasih semua. Harapnya murid-murid kita di atas talian sudah bersedia mau belajar. Tapi sebelum itu cikgu, jom kita dengar dulu pandangan murid di luar sana tentang apa pandangan topik kita pada hari ini ya. Silakan. Pada pendapat saya, setiap remaja perlu faham dan jelas tentang peranannya di dalam keluarga, seperti sentiasa berbincang dengan ahli keluarga sekiranya mengalami situasi yang menekan atau stres. Bijak mengawal pengaruh tingkah laku negatif yang merugikan dirinya sendiri dan sentiasa bersemangat melakukan kebaikan terhadap setiap ahli keluarga. Bagi saya, peranan setiap ahli dalam institusi kekeluargaan boleh diibaratkan seperti tubuh badan manusia yang lengkap. Ibu bapa, kepala dan badan, anak-anak, kaki dan tangan. Jika satu anggota tidak berfungsi, seluruh anggota akan terjejas. Bak kata pepatah, cubit paha kanan, paha kiri turut sakit juga. Hai semua, sebagai remaja saya mengamalkan 3P dalam kehidupan seharian bersama keluarga saya. P yang pertama, penghormatan kepada setiap ahli keluarga. P yang kedua, patuhi nasihat yang baik. P yang ketiga, perbatal apa yang salah.
Wah, cikgu, nampaknya murid-murid kita sebentar tadi banyak mereka tahu tentang topik ni pada hari ni. Tapi kita nak dengar dulu cikgu kita sendiri. Apakah itu maksud dan objektif topik kita iaitu peranan remaja dalam keluarga pada hari ini. Kita nak kupas apa? Okey, Fika. Okey, jadi untuk semua yang ada di rumah lah, terutamanya murid tahun 6 lah. Jadi apa yang kita nak bawa hari ini adalah berkaitan dengan tema kekeluargaan. Sesuai sangat dengan musim ataupun mood PDPR sekarang ini. Jadi kita bawa tema kekeluargaan dengan tajuk peranan remaja dalam keluarga. Wah, cikgu. Okey. Jadi kita cumanya nak mengaitkan pada hari ini dengan 3 objektif utama. Yang mana dia kita nak kaitkan dengan bagaimana peranan sebagai seorang remaja itu. Dan kita nak hubung kait juga emosi sekiranya berubah fizikal ahli keluarga. Dan yang terakhir kita nak menilai sejauh mana kepentingan hubungan kekeluargaan kita dengan ahli keluarga. Jadi ada 3 dan sekiranya adik-adik semua tunggu di talian sehingga akhir rancangan. Cikgu Din akan bagi 1 tips bagaimana menjadi seorang remaja yang bertuah. Wah, cikgu, saya ingat Cikgu Nordin nak bagi hadiah atas meja ni. Boleh. Kita akan bagi. Tak Betul ada masalah. Ada hadiah, bagi. Cikgu? Ada kat dalam ni? Kita bawa jauh untuk datang. Wah, untuk dari beri. Perak. Cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa dan pembelajaran pada hari ini, cikgu, kita berehat sebentar dulu ya. Okey, pelajar atas talian, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali di teras Didik TV KPM. Jumpa anda kejap lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi di rancangan kegemaran anda Teras Didik TV KPM. Masih lagi bersama saya, Kak Pika ataupun Kak Syafika ataupun Kak Fika, Kak Ika, mana-mana pun boleh. Dan juga cikgu kita pada hari ini, Cikgu Nordin daripada Perak. Cikgu, Perak di mana? Adakah Pengkalan Hulu juga? Ya, Pengkalan Hulu juga. Wah, jauh cikgu. Merantau. Mak saya orang Taiping. Oh, sama negeri lah. Sama negeri. Baik. Tapi jauh sikit lah. Tidak mengapa. Kita bawa Cikgu Nordin khusus hari ini untuk mengajar kita pendidikan kesihatan, khususnya tajuk peranan remaja dalam keluarga. Sebentar tadi Cikgu Nordin telah pun berkongsi apakah 3 objektif yang kita nak capai pada hari ini. Betul. Dan pelajar atas talian, sebelum kita bagi Cikgu Nordin mula pada hari ini, mungkin boleh bagi Kak Pika thumbs up sikit nak tunjukkan anda dah bersedia. Boleh ke? Naikkan tangan sikit adik-adik semua. Boleh ke? Okey, alright. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, apapun kita sebenarnya hari ini nak ucap tahniah lah kepada adik-adik kita yang bersiaran dengan kita dan tahniah juga kepada adik-adik kita yang berada di hadapan kaca televisyen hari ini untuk melihat ataupun mempelajari sesuatu. InsyaAllah kita akan sama-sama mempelajarilah tentang pendidikan kesihatan, yang mana tema kekeluargaan yang kita bawa ini sangat sesuai di kala pandemik ini. Maksudnya ada remaja yang dia sangat beruntung dan perlu bersyukur sebabkan dia sentiasa bersama dengan family dia. Betul cikgu. Ada juga yang terpaksa berada jauh daripada family, asrama kan, ialah pusat-pusat kuarantin. Jadi kita yang bersama dengan keluarga ni kena banyak-banyak bersyukurlah. Betul. Dan seperti Cikgu Nordin cakap, kita banyak mengaplikasikan apa yang kita boleh belajar untuk zaman pandemik. Jadi murid-murid di luar keluarkan buku nota, pen, kertas, pensel semua, catat nota. Cikgu Nordin akan ajar banyak tips pada hari ini. Silakan cikgu. Tidak bergerak di situ. Mungkin cikgu boleh menekan pada skrinnya. Okey, tekan bawah cikgu. Okey, itu dia. Baik. Pertamanya hari ini kita dalam slot teras, okey kan? Jadi kita akan bawa
berkaitan kekeluargaan, pendidikan kesihatan tahap 2 yang mana tajuknya adalah peranan remaja dalam keluarga. Baik. Yang pertama kita tengok balik objektif yang kita nak capai tadi, yang kita tadi, dan ini adalah objektif yang kita gariskan untuk hari ini. Adik-adik akan dapat menjelaskan kepentingan peranan remaja dalam institusi kekeluargaan. Itu yang pertama. Okey. Dan yang kedua, kita nak menghubung kaitkan perubahan emosi dengan perubahan fizikal institusi kekeluargaan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita nak kaitkan pula ataupun kita nak menilai kepentingan hubungan kekeluargaan dalam institusi kekeluargaan. Okey, ini ada 3. Apa pun kita baca institusi kekeluargaan ini sebenarnya dalam keluarga saja. Kan? Kata formalnya. Iyalah. Jadi dia sebenarnya dalam keluarga kita. Okey, baiklah cikgu. So, dan hari ini sebenarnya kita nak bawa dalam konsep penceritaan, Fika. Kita nak cerita tentang kisah seorang remaja. Okey. Bagaimana dia melalui ketiga-tiga objektif yang kita tetap hari ini. Jadi, cikgu harap semua adik-adik dapat bersama dengan kita selama sejam. Kita akan berkeudara. Jadi, sama-samalah belajar dengan kita melalui kisah penceritaan seorang remaja. Wah, cikgu, saya seronok ni nak belajar pasal bercerita ni. Okey, jom. Kita nak teruskanlah. Kita silakan, cikgu. Okey. Okey, kisah Trisana. Alright. Okey, ini Trisana. Okey, berumur 12 tahun dan merupakan anak tunggal di dalam keluarganya. Hidup Trisana dilalui dengan penuh keriangan kerana mendapat sepenuh kasih sayang daripada ibu dan bapanya sebab dia anak tunggal. Kan? Okey. Kita teruskan Teruskan, cikgu, silakan. Kita teruskan. Trisana seorang murid yang aktif di sekolah dan sentiasa menjadi suri teladan di kalangan rakan-rakannya di sekolah lah maksudnya. Role model lah. Role model, ya. Okay. Suatu hari, ayah Trisana telah berangkat ke luar negara kerana melaksanakan tugasan penting selama setahun. Wah, sedihnya. Rasa macam ada je tadi kan. Masa bila ya dia berangkat tadi. Macam teringat dia jauh. Saya pun macam teringat ada satu cerita lah tadi. Ya, betul yang tadi saya terjumpa seorang tuan tu, dia risau fikirkan anak dia. Tapi dia percaya anak dia boleh membawa tanggungjawab dan melaksanakan tanggungjawabnya terhadap ibunya. Ya? Baik, betul. Jom kita tengok. Kita sambung. Okey, jom. Semenjak itu, tanggungjawab menjaga dan menguruskan keluarga terletak sepenuhnya kepada ibu Trisana. Jadi ayah dia tak ada dan ibu Trisana lah yang menanggung ataupun mengurus sepenuhnya kerja rumah di situ. Tapi Trisana juga memainkan peranan yang penting membantu ibunya melakukan kerja rumah seharian. Jadi di sini kita nak tengok, kita teruskan. Rakan-rakan, cuba senaraikan apakah kerja rumah yang telah dilakukan oleh Trisana. Adik-adik kita di rumah pun boleh juga senaraikan. Ya. Okay. Cuba kita senaraikan. Okey, kita senaraikan. Jadi saya nak tanyalah adik Yazrina, boleh tak? Kalau lah ada jawapan daripada kamu, jawapan selepas ini kita tunjuk. Boleh. Tapi sekarang kita nak tengok dulu apa jawapan awal daripada adik-adik kita. Okey, Yazrina. Cikgu dah panggil nama awak. Silakan. Trisana mengemas rumah, cikgu. Mengemas rumah. Okey, saya nak tanya seorang lagi lah. Boleh? Siapa nak cuba? Okey, saya nak tanya Aziat. Boleh? Aziat? Aziat. Aziat. Membasuh dan memasak, cikgu. Wah. Membasuh, memasak, yang tadi mengemas rumah. Betul. Nak tahu jawapan? Apa jawapannya, cikgu? Jom kita tengok. Apa yang Trisana buat sebenarnya. Dia membantu ibu dia memasak. Okey, betul Aziat tadi. Betul Aziat tadi. Betul Fika. Okey, mengemas rumah seperti yang Yazriana cakap tadi. Sebutkan, betul. Okey. Ada lagi. Dia menyiram pokok bunga, membantu ibu dia sebab rajin, dia rajin. Dia seorang yang aktif dan rajin. Okey, ada lagi saya rasa. Okey, dia mengemas pakaian dan juga membasuh pinggan serta mengemas rumah. Betul. Nampak dia
ada peranan dia dalam keluarga dia. Bila ayah dia tiada, dia telah mengambil sedikit ruang itu membantu keluarga dia. Dan dia memang seorang anak yang aktif rajin lah, bertanggungjawab. Jadi dia dah awal-awal masa kecil pun dah belajar untuk membantu ibu bapanya ya. Kebetulan dia pun anak tunggal kan, jadi dia seorang diri. So dia mengisi masa lapang tu dengan membantu ibu dia lah. Bagus cikgu, selalu saya dengar anak tunggal manja. Betul. Okey, jadi sebab itu ayah dia yakin tadi kan? Ayah dia betul-betul yakin tu. Yakin. Okey. Jadi kita nak tengoklah rumusan daripada objektif ini. Bagaimana kita nak menjelaskan peranan remaja dalam institusi kekeluargaan ini. Yang pertama, kita tengok apa sebenarnya? Menyokong antara satu sama lain. Jadi kita tanya adik kita lah. Adik Izzuddin boleh tak? Jom. Okey, adik Izzuddin, apa yang boleh kamu kaitkan cerita tentang Trisana tadi yang dikatakan boleh menyokong antara satu sama lain? Okey, silakan. Di sana membantu ibunya mengemas rumah. Betul tak, Fika? Rasanya macam betul cikgu. Betul kan? Kita nak sebab lagi dia satu menyokong jawapan, ibu tak? dia tu. Daripada Izzuddin. Lagi satu Izzuddin Lagi boleh? Lagi satu? Selain dia membantu kerja tu, dia buat kerja apa lagi di rumah tu? Selain mengemas rumah. Mengemas rumah tu. Apa menyiram lagi? pokok bunga. Menyiram pokok bunga. Betul ke cikgu? Betul. Okey. Seterusnya, ciri yang kedua adalah membantu kerja di rumah. Maksudnya yang tadilah. Jadi dia menyokong, tak kisahlah menyokong ni dari segi membantu kerja ataupun kita boleh menyokong dalam konteks membantu kerja-kerja lain kan, bukan kata ibu saja. Mungkin yang adik kita pun kita boleh bantu mengajar untuk belajar lebih baik. PDPR sekarang kan. Jadi boleh membantu kerja-kerja sekolah adik sama. Okey, seterusnya apa? Mengisi masa lapang dengan aktiviti bermanfaat. Yang ini pentinglah supaya masa yang ruang itu kita tidak isi dengan perkara-perkara negatif lah. Ya. Okey, jadi sebagai remaja kita memang kena sedar peranan kita itu. Betul. Kan? Okey. Seterusnya adalah menerima pandangan dan teguran dari ahli keluarga. Yang ini memang sangat penting kerana kita kena ada sikap pemikiran yang terbuka. Agak mudah. Memang kadang-kadang pada peringkat remaja, kita rasa macam keputusan kita semua tepat. Ya, betul. Tapi kita sebenarnya melalui proses timbang tara untuk buat keputusan tersebut. Wah. Kadang-kadang kita rasa tepatlah kan. Tapi sebenarnya kita boleh bersikap terbuka, punya pemikiran kita yang terbuka untuk menerima pandangan. Sekarang kita boleh tapis keputusan kita itu betul ataupun tidak. Bagaimana cikgu kalau kita menerima pandangan tu? Apa reaksi kita selalunya kalau kita menerima dengan baik? Yang sebenarnya kalau kita betul-betul bila kita terima sahaja pandangan itu ataupun kita tak terima sekalipun, bila dengan ahli keluarga ni kita kena ada adab sebenarnya. Ya. Jadi kalau sekiranya kalau betul-betul kita tak terima pun sebenarnya kita boleh berbincang lagi. Kita tak boleh memberontak pada ketika itu. Jangan keluarkan kata-kata yang tidak elok. Kita perlu ada adab lah sebenarnya. Adab tu yang penting. Adab penting. Ya, cikgu. Dan terakhir. Yang terakhirnya adalah mendengar cakap dan nasihat ibu bapa ataupun penjaga. Yang ini sebenarnya saya, cikgu sendiri pun yakinlah semua agama, semua bangsa memang mendidik semua anak-anak untuk mendengar cakap dan nasihat ibu bapa. Betul lah tu, Fika cikgu. setuju tak dengan cakap? Saya sangat-sangat setuju sebab kadang-kadang saya tak dengar cakap, dah terbelajar dari situ. Ada je yang tidak kena. Kan? Ya, betul. Sebab ibu bapa kita sentiasa nak yang terbaik. Jadi dia akan nasihati yang terbaik je, cikgu. Ya, betul. Jadi di sinilah peranan sebagai remaja kita. Ini dalam objektif yang pertama ni. Sebenarnya belum habis lagi cerita Trisana tadi, Fika, sebenarnya. Panjang lagi, cikgu. Ada lagi. Alamak, ada saya dua ni lagi, ingat dah nak kan? habis dah. Tapi tak apa, seronok bercerita ni, cikgu. Dan kita mungkin akan bagi rehat sebentar bagi cikgu dan juga murid di atas talian dan di luar sana. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Hello adik-adik, anda masih lagi bersama saya di Teras Didik TV KPM dan hari ini kita beri fokus kepada pendidikan kesihatan kerana pendidikan kesihatan ini sebenarnya penting untuk seperti Cikgu Nordin kita pada hari ini disebutkan tadi penting untuk kita belajar dan aplikasikan terutama di zaman-zaman pandemik ni ya Cikgu. Betul. Dan sebentar tadi Cikgu Nordin telah pun berkongsi sedikit objektif pada hari ini dan kita dengarkan cerita tentang Trisana, ya Cikgu? Betul. Bagi murid-murid yang di luar sana yang tertunggu-tunggu. Dah macam tu. Tertunggu-tunggu nak dengar sambungan cerita Trisana. Jom kita teruskan pembelajaran dengan Cikgu Nordin. Silakan Cikgu. Terima kasih Fika. Ya. Cuma saya nak sambung sedikit yang berkaitan dengan Fika cakap tadi. Sangat penting pendidikan kesihatan. Sangat penting daripada tidur, bangun tidur dan tidur kembali. Ilmu pendidikan kesihatan berada dalam diri kita. Wah Cikgu, jadi bukan setakat kita mandi, kita keluar rumah baru kita nak amalkan pendidikan kesihatan. Bukan. Dari mula bangun ya Cikgu. Dan daripada lahir sampai waima kita meninggal dunia, ilmu kesihatan ada dalam diri kita. Ya, hari-hari sangat. setiap masa. Betul Cikgu. Jadi kita nak sambung Fika. Alright. Cerita Trisana. Bagi mengurangkan kesunyian Trisana disebabkan ketiadaan ayahnya, Ibu Trisana telah menerima tanggungjawab menjaga 2 orang anak angkat dalam keluarga Trisana. Trisana sangat gembira dengan kehadiran ahli baru dalam keluarganya. Dia dapat bermain sebab dia pun anak tunggal kan. Jadi bagi mengurangkan kesunyian tersebut. Ada kawan. Okey. 3 bulan berlalu. Okey, Trisana mula berubah tingkah laku. Okey, kerana merasakan dirinya tidak dilayan seperti dahulu lagi oleh ibunya. Okey, dia berubah tingkah laku dan Trisana merasakan keriangan yang dikecapinya sebelum ini telah hilang. Kesian dia Trisana. Kesian pada dia kan. Ya. Dan rakan-rakan cuba senaraikan apakah perubahan tingkah laku yang berlaku terhadap diri Trisana dan mengapa dia berlaku. Mengapa dia berlaku. Siapa kita nak pilih Cikgu? Saya cadang nak pilih adik Syakirin. Boleh saya rasa. Okey. Syakirin. Okey. Silakan. Menangis, Cikgu. Menangis. Okey, menangis. Kita tunggu. Ada gambar selepas ini jawapannya. Okey. Dan saya juga nak adik, kita pilih Kisara lah. Dengan suara Kisara pula. Ya. Saya rasa Trisana tidak bercakap dengan keluarganya, Cikgu. Okey, dia tak bercakap dengan keluarganya. Mengapa Kisara? Mengapa? Saya rasa dia cemburu tu, Cikgu. Betul tak? Cemburu. Betul atau tak betul kita tengok kita. Okey, kita saksikan jawapannya. Okey, jawapannya. Alright. Yang pertama, dia menyendiri. Sama juga mungkin masa menyendiri itu dia menangis. Betul. Kan. Sebab dia rasa macam tak dilayan. Betul. Dah lama dia. Dah lama dapat kasih sayang. Cikgu tiba-tiba tidak dapat. Betul. Okey. Seterusnya dia banyak termenung. Dia rasa tak dilayan dah seperti dahulu lagi dan dia banyak pilih menyendiri dan juga termenung. Ini adalah antara tingkah-tingkah laku yang boleh dikira agak negatif lah kan dalam merujuk kita sebagai remaja dalam keluarga, peranan kita tu. Betul Cikgu. Okey, tak apa. Kenapa tadi? Kerana cemburu kan, cemburu. Kata Kesara tadi. Tengok muka pun betul-betul cemburu. Betul, pandai dia berlakon di situ gambarnya ya. Okey Cikgu. Okey. Jadi dia cemburu lah alright, tak apa. Dia tak habis lagi cerita ni sebenarnya. Ada lagi Cikgu. Ada lagi sambungan nak dia. Nak tahu apa jadi kan? Okey, jom kita sambung. Satu hari Ibu Trisana jatuh sakit. Okey. Dalam pada Trisana ni menyendiri dan termenung serta cemburu itu, ibu dah jatuh sakit. So, ibunya tidak dapat melakukan kerja rumah seharian lagi. Okey. So, ibunya terbaring sakit di atas katil. Keadaan keluarga Trisana menjadi kelam kabut dengan adiknya 2 orang tadi. Okey.
dan adik-adiknya sentiasa memberontak, menangis. Nak itu, nak ini selalu kan dapat daripada ibu dia. Betul. So Kali sekarang ini ibu dia ibunya sakit, tidak dapat melayan. Baik, jom Okey, Fika. jom. Kita sambung. Suatu malam ketika bersendirian setelah menelefon ayahnya. Wah. Okey. Perasaan Trisana menjadi serba salah dan merasa bimbang dengan keadaan keluarganya. Okey, mungkinlah pada cikgu mungkin dia call sebab ayah dia tadi sangat yakin dengan dia. Dan bila dia ceritakan keadaan sebenar, mungkin ayah dia telah nasihatkan yang betapa ayah dia yakin sebenarnya akan peranan dia dalam keluarga. Okey. Jadi Trisana mula sedar bahawa dirinya tidak menjalankan amanah dan peranan sebagai seorang anak yang baik dalam keluarganya. Dia baru sedar balik yang dia tak menjalankan amanah ataupun peranan dia yang baik dalam keluarga seperti sebelum kehadiran adik dia tu. Okey. Trisana sangat menyesal. Okey. Bermula hari itu Trisana berazam mengubah diri. Okey, menjadi anak yang lebih bertanggungjawab. Kita tengok ayah dia tak ada, dah kurang dah ahli keluarga. Betul tak? Itu yang kita maksudkan dalam objektif kita hari ini. Okey, jom kita tengok dulu kesimpulan kepada kita tengok dulu. Oh, ada soalan. Dah. Okey, rakan-rakan cuba senaraikan apakah tindakan dan perubahan yang dilakukan oleh Trisana. Okey, kita nak panggil putera kita lah, boleh kot? Boleh, Izzuddin ya. Izzuddin je lah. Silakan Izzuddin. Tunggal juga hari ni Fika dia. Betul. Tunggal lelaki. Okey, disilakan Izzuddin. Menelefon ambulan dan menjaga ibunya yang sakit, cikgu. Menelefon ambulan. Jaga ibu yang sakit. Tak apa, kita tengok jawapan selepas ini. Okey, tak apa. Okey, itu daripada Izzuddin kan? Itu daripada Izzuddin. Mungkin daripada Aina Jihah mungkin ada jawapan lain. Dia silakan. Silakan Ain. Saya rasa Trisana memasak untuk adik-adiknya, cikgu. Trisana memasak untuk adik-adiknya. Yelah, sebelum ni ibu dia masak kan? Dia dah merontak, mungkin lapar kan? Lapar. Okey, 2 jawapan dah kita ada. 3, jom kita tengok. Okey, yang pertama, menjaga ibu dia sakit. Seperti ada Izzuddin cakap tadilah. Menelefon ambulan. Mungkin juga, mungkin dah, yalah ayah dia tak ada kan? Jadi dia tidak tahu nak buat apa. Jadi dia panggillah yang pakar. Itu juga peranan remaja sebenarnya. Okey, seterusnya dia menguruskan kerja rumah kembali, membasuh pakaian, melipat pakaian, okey. Dan juga menjaga adik-adiknya kembali. Kan jauh main. Mungkin hobi dia main gitar dengan ayah-ayah dia dulu masa ayah dia ada kan. Jadi sekarang dia terjemahkan peranan dia tu menjaga adik dia, dia mengajar main gitar. Ya, cikgu. Dan saya perasan di sini juga dia juga memainkan peranan untuk menghilangkan rasa-rasa negatif tu. Betul. Cemburu, dan dia membuat sesuatu yang bermanfaat dengan adik-adik dia. Ya, betul, daripada menyendiri. Betul. Sepatutnya dia rasa lebih luas keluarganya, tapi dia rasa nak menyendiri hari tu kan. Ya. Mungkin atas perasaan cemburu. Jadi objektif sesuai dengan objektif kita yang kita nak bincangkan perubahan emosi itu. Okey, dan yang last sekali, tak silap saya tadi, siapa cakap tadi memasak tadi? Saya rasa Ain kot cakap memasak untuk adik-adiknya. Ya, nampak? Kan, dia memasak untuk adik-adiknya. Bagus. Jadi dia dah mengambil tanggungjawab ibu dia tu. Jadi kita tengok rumusan kepada objektif yang kita nak bincang ini adalah yang kedua ini. Okey. Menghubung kait perubahan emosi, iaitu perubahan perasaan dan perubahan pertambahan ataupun pengurangan ahli keluarga. Kita mesti berkongsi emosi. Sedih, susah, senang. Kita rasa gembira hari itu. Kita rasa terlebih gembira sekali pun, kita kena kongsi dengan keluarga kita. Itu yang penting lah. Jadi macam Trisana tadi, sepatutnya dia berkongsi dengan ibu dia. Dia rasa cemburu tapi dia tak. Dia memilih jalan menyendiri seorang diri. Dia ambil keputusan itu kan, perubahan emosi kan. Okey, menerima kenyataan perubahan fizikal dalam keluarga. Mesti kena terima. Ibu dah melahirkan adik yang baru, datuk nak hidup dengan kita kan, makcik kita datang hidup dengan keluarga kita, itu semua pertambahan ahli keluarga. Datuk kita meninggal, wallahualam kan, pengurangan ahli keluarga. Abang kita pergi asrama, dah kurang ahli keluarga. Jadi kita mesti sebagai seorang remaja kena ada sikap
menerima kenyataan itu. Okey. Yang ketiga, yang terakhir iaitu mengawal emosi dan tindakan dalam keluarga. Itu sangat penting sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa macam saya cakap tadi, kita rasa keputusan kita tepat, tapi sebenarnya kita perlu melalui proses timbang tara dulu. Kan? Sebab tara, kita ada lagi keluarga, kita ada lagi ayah, kita ada lagi penjaga. Jadi tak semestinya semua keputusan kita itu betul. Jadi kisah Trisana belum habis lagi, Fika. Ada lagi. Tapi cuma cikgu, maaf saya nak menyentuh sikit tentang poin nombor 1 tu. Bila cikgu cakap berkongsi emosi dengan keluarga, yang saya perasan tentang Trisana tadi, dia berkongsi perasaan dia dengan ayahnya. Betul. Dia tidak pergi ke orang lain. Betul. Iaitu pilihan yang bagus ya cikgu. Ya, betul. Dia sebenarnya itu keputusan dia tepat lah. Tapi pada awal tu, sepatutnya lebih awal dia boleh kongsi dengan ibu dia lebih awal. Yelah, dia terlepas di situ. Ya, kan? dia terlepas di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya pada ketika kita nak buat keputusan tu sangat penting. Sangat betul, penting. cikgu. Masa itu kita perlu ada timbang tara yang baik lah. Timbang tara positif, negatif. Kita ada ruang, jangan takut. Sebenarnya kita ada ruang dan masa dengan family, tapi kita tak pilih benda itu. Betul, cikgu. Betul tak? Kita ambil terus jalan kita nak menyendiri, nak memberontak semua kan. Jadi perkara itulah yang saya rasalah pada saya, cadangan saya lah. Sebaiknya kita kita kongsilah emosi dengan keluarga kita. Apa yang berlaku dalam kehidupan keluarga kita. Baiklah, cikgu. Baik, terima kasih Fika. Seterusnya dengan kisah Trisana ni, cikgu. Ya. Apa jadi? Nak teruskan lagi? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya rasa macam saya nak tanya, mungkin ada pengalaman sebenar kot. Ya ke, cikgu? Siapakah itu? Saya nak tanya Yazrina. Mungkin ada pengalaman sebenar. Yazrina nak kongsikan sedikit pengalaman Yazrina? Boleh. Silakan Yazrina. Ada cikgu, pengalaman saya. Saya mendapat adik baru cikgu. Mula-mula tu rasa seronok. Selepas itu banyak pula tanggungjawab membantu ibu saya mengurus adik saya cikgu. Letih saya cikgu. Letih dia. Membantu ibu dia. Okey, tak apa. Dia letih, kita minta adik Izzuddin. Mungkin ada cadangan supaya dapat mengurangkan keletihan Yazrina ni. Ada tak adik Izzuddin? Boleh tak? Okey, silakan. Cikgu, dengan saya, Yazrina boleh membantu ibu bapanya seperti mengemas rumah, memasak dan banyak lagi. Macam saya suka memasak. Cikgu dan Kak Fika boleh cuba masakan saya nanti. Dijamin sedap. Alamak, kalau orang nak memberi makanan, saya tak tolak. Dan lagi-lagi daripada pelajar kita, murid kita. Jadi sini kita semua nak mengelaskan, tak semestinya mengikut gender itu kita nak melibatkan diri dalam pengurusan keluarga. Contoh anak perempuan saja yang boleh memasak. Lelaki pun boleh juga, boleh tak ada masalah. Memasak, kan perempuan saja ke kena kemas rumah, tak juga. Lelaki pun kena kemas bilik dia sendiri. Betul. Jadi kita di sini yang kita nak menjelaskan, bila kita ada ruang dan masa itu, tak semestinya kita memilih untuk membantu keluarga kita. Ya, saya setuju cikgu. Dan rupanya kisah Yazrina dengan Trisana ni berkait rapat ya. Pengalaman mungkin ada sedikit sama. Ya, cuma dia Yazrina dia mendapat adik dan adik dia yang baru yang ni mendapat keluarga angkat, tapi dia anggap sebagai adik juga. Di sini yang kita nak jelaskan perubahan perasaan itu terhadap perubahan fizikal keluarga, pertambahan ataupun pengurangan ahli keluarga. Yalah, nampaknya Yazrina begitu ceria pada hari ini. Saya yakin Yazrina pun telah melalui fasa-fasa tersebut. Betul. Dan kini positif menghadapi apa-apa perubahan dalam keluarga. Baiklah cikgu, kita akan berehat dulu dan bagi peluang kepada murid-murid kita untuk minum air dan berehat sebentar. Kita akan jumpa selepas ini di Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
kembalinya ke rancangan teras Didik TV KPM masih bersama saya Syafiqah dan juga cikgu kita pada hari ini, Cikgu Muhammad Nordin Muhammad Bakuri. Cikgu Nordin ini merupakan penolong kanan pentadbiran daripada SK Kuala Hulu Pengkalan Hulu Perak. Wah cikgu. Dan pertama sekali saya nampak cikgu membawa nota-nota kecil di tangan untuk mengajar kita secara tepat pada hari ini. Saya faham cikgu, kadang-kadang kita nak mengajar yang terbaik, saya faham. Betul. Terima kasih cikgu kerana berada bersama kami. Baik, terima kasih. Sebentar tadi kita telah pun belajar dua objektif pada hari ini untuk peranan remaja dalam keluarga bagi mata pelajaran pendidikan kesihatan. Dan sekarang ini kita nak ke objektif 3 ataupun kita akan buat sesuatu sebelum itu? Kita terus kepada objektif yang ketiga sebab kita belum habis lagi cerita tentang Trisana sebenarnya. Wah, panjang cerita pada hari ini tapi seronok cikgu. Okey, kita teruskan boleh? Boleh Fika Okey. Setahun telah berlalu, 2 hari lagi ayah Trisana akan pulang dari luar negara. Okey. Trisana dan adik-adiknya merancang untuk melaksanakan majlis ringkas sambutan kepulangan ayahnya beserta majlis ulang tahun perkahwinan ayah dan ibunya. Kebetulan. Jadi dia dan adiknya pun merancang merancang seterusnya menyambut majlis ulang tahun perkahwinan ayah dan ibunya. Okey. Trisana mengajak adik-adiknya membantu menyiapkan kad ucapan dan menyusun atur perjalanan majlis tersebut sebelum ayahnya pulanglah. Okey. Dia sangat kreatif tu. Panjat-panjat tu. Okey, jom kita baca isi kandungan kad ucapan tersebut. Jom cikgu, di manakah? Saya nak minta Fika tolong baca boleh? Boleh tu kad yang depan tu. Wah, cantiknya kadnya. Cantik Trisana buat. Trisana buat dengan adiknya ya? Ya. Okey, ditulis di sini love. Ya. Anniversary ibu ayah. Wah, sangat-sangat orang kata berfikiran jauh. Ya. Okey, saya bacakan ya cikgu. Boleh. Okey, Trisana menulis, selamat pulang ayah. Kami semua rindukan ayah. Selamat menyambut ulang tahun perkahwinan ayah dan ibu. Kami semua sayangkan ayah dan ibu. Ikhlas daripada anakmu Trisana dan adik. Wah cikgu, kata-kata ringkas tapi saya pun sayu membaca. Sebab perasaan dia berkait rapat dengan mungkin ramai orang di luar sana ya yang sudah lama tidak jumpa dengan ibu bapa mereka. Betul. Jadi di sinilah kita nak tengok bagaimana Trisana ini memainkan peranan dia sebagai seorang anak dan dia sebenarnya dalam objektif yang keempat ni kita nak menilai kepentingan hubungan itu. Sebenarnya kita boleh menilai Fika sebenarnya. Contohnya tahap mana nilai kita punya hubungan kita dengan keluarga. Ada tahap biasa, tahap sederhana, tahap cemerlang, tahap lebih baik kan. Melalui bagaimana kita menonjolkan peranan kita tu sebagai dalam keluarga. Okey. Jadi ceritakan pengalaman kamu, bagaimanakah kamu menghargai dan menilai kepentingan hubungan. Bagaimana kita nak hargai dan kita nak nilai itu. Kepentingan hubungan dalam keluarga kita. Perhubungan antara ahli keluarga kita dalam keluarga kita. Termasuk peranan. Jadi saya dok tengok adik Aziat, rasanya boleh tanya kot, mana tahu dia ada pengalaman sebenar dia macam mana dia nak menilai kan kepentingan hubungan dia bersama keluarga dia. Jadi saya silakan adik Aziat. Kalau ada pengalaman sebenarlah. Okey cikgu, tiap hujung minggu saya akan membantu ayah saya di kebunnya. Membersihkan kawasan kebun, mengemas pondok di kebun. Kebetulan sekarang musim buah-buahan cikgu. Lagi bersemangatlah saya ke kebun cikgu. Wah, seronok ada kebun kan, tu. Kebetulan musim buah-buahan kan. Lagi semangat lah. Betul cikgu. Okey, saya kira nak jemput seorang lagi, adik Ain Najihah. Mungkin dia ada cerita daripada adik Ain, dia silakan. Okey. Ada cikgu, 3 tahun lepas saya bersama abang saya pernah mengatur perceraian keluarga kami ke Langkawi. Semua urusan saya dan abang saya uruskan kecuali bayaran je cikgu. Yang itu ayah saya yang uruskan cikgu. Dia mengatur percutian keluarganya ke Langkawi dengan abangnya. So dia yang urusan daripada mula booking hotel, perjalanan, tentatif di sana dan
pada cerita dia mungkin dia cerita macam itulah kan. Dan tapi dia bercakap yang bayaran semua ayah dia lah yang bayar. Betul dia lah, hanya cikgu. mengatur sajalah. Ya, tetapi walaupun mengatur Tapi- bagi saya percutian tu agak susah Ya, cikgu. ya, Perlu sangat langkah-langkah susah. tertentu. Kalau tertinggal untuk hotel ke booking ke apa-apa Betul. memang susah lah macam tu cikgu. Betul. Kan dengan kereta sewanya di sana Langkawi kan. Betul. Jadi dia telah memainkan peranan dia Fika. Bagus. Jadi kita nampak dia telah bergabung dengan abang dia dan mengatur percutian tersebut 3 tahun lepas. Okey, yelah. Sebelum Sekarang ni COVID tak boleh, cikgu. Sekarang tak boleh lah sebelum Ya. COVID. Okey. Jadi tentunya kita ingin bertanya lah pada kita nak tengok dulu rumusan kepada objektif ini. Okey. Apakah bagaimana kita nak menilai kepentingan hubungan kekeluargaan dalam institusi keluarga kita, kekeluargaan kita. Okey, yang pertama saya kira ada 4. Yang pertama, memberi ruang dan peluang untuk memperbaiki diri sendiri serta berfikiran positif. Di sini bila kita boleh menilai hubungan kita tahap mana, maksudnya kita ada ruang dan peluang untuk memperbaiki diri kita daripada negatif kepada positif. Seperti kisah Trisana tadi. Daripada cemburu, daripada menyendiri, dia keluar daripada kepompong dia kerana risaukan ibunya yang sakit. Betul. Dan terus memasak untuk adik-adiknya, menjaga ibunya. Bagus ya cikgu? Betul. Jadi kita ada ruang dan peluang sekiranya kita mampu menilai kepentingan itu. Okey, yang keduanya adalah mengeratkan tali persaudaraan dalam keluarga. Dah ternyata seperti kita tengok cerita Trisana tadi kan. Ya. Kan Trisana tadi dia dah mula rapat dengan adik-adik dia. Okey, selepas sebenarnya ibu dia sakit dan dia pun berubah kan. Betul. Okey. Dan yang ketiga adalah memupuk perasaan saling menghormati antara ahli keluarga. Ini sangat penting. Kalau kita tak ada saling hormat menghormati, biasanya hari-hari akan bercakap dengan adik-adik kan, contohlah kan. Itu tak betul, ini tak betul kan. Jadi kita ada rasa hormat sebenarnya. Okey, perlu ada rasa hormat. Dan yang keempat, okey, mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Ini sangat pentinglah dalam tempoh kita musim macam ni pula sekarang kan. Jadi sangatlah pertalian kita sangat rapatlah. Okey, jadi sangat pentinglah sebenarnya kalau kita nak bincang tentang kekeluargaan ini dan peranan remaja tersebut. Tapi cikgu tak lupa sebenarnya cikgu nak bagi tips untuk menjadi seorang remaja yang bertuah. Iya, tips tu sebagai hadiah ya cikgu? Ya, hadiah daripada cikgu lah. Kan? Bestnya cikgu. Dan insya-Allah cuba amalkan, cuba terapkan dalam diri. Tambah-tambah musim ini sekarang kita cuba amalkan. Dengan kita mengamalkan, jom kita amalkan Apa tu? Keluarga bahagia dan keluarga harmonis. Trisana. Okey. Alright, kita perlu tips menjadi remaja bertuah. Kita jom amalkan 6M. 6M. Okey, ada 6M yang boleh adik-adik semua amalkan di rumah. Okey, insya-Allah. Okey, M yang pertama. Untuk menjadi remaja yang bertuah, menyayangi. Okey, kita mesti sentiasa menyayangi setiap ahli keluarga kita. Tak kiralah macam mana rupa fizikal, macam mana sekalipun dia ahli keluarga kita. Betul, so kita mesti ada sifat itu. Mesti zahirkan sifat itu. Yeah. M yang kedua, memberi perhatian setiap apa perkara yang berlaku dalam keluarga kita. Itu sangat penting. Kita tak tahu, kadang-kadang kita terlepas satu benda yang kecil sahaja. Kan, tapi macam Trisana tadi kan, dia menyendiri, tapi dia sebenarnya sepatutnya dia tahu dah ibu dia kan adik kecil, perlukan lebih perhatian daripada keluarga disebabkan dia masih baru nak menyesuaikan diri dalam keluarga tersebut. Di sinilah M yang kedua, kita berilah perhatian. Okey, M yang ketiga, memenuhi permintaan yang baik dan bermanfaat. Kita boleh cuba penuhi setakat yang mampulah, kan? Ya. Okey. M yang keempat, kita menutur kata dengan lemah lembut. Jadi kalau nak menerima teguran tu, menerimalah dengan baik dan berbalas dengan kata-kata yang lembut ya. Betul sangat. Okey. Seterusnya M yang kelima, kita meluangkan masa. Ya, apa yang penting meluangkan masa ini bukan sekadar ialah sekarang
macam trending pula. Luangkan masa sama-sama main game. Kan macam trending pula kan. Okey. Lah adik-adik kita lah sekarang sepatutnya luangkan masa itu lebih kepada benda yang lebih bermanfaat. Bermanfaat, ya. Kan Macam main gitar tadi, ya. Kita nampak kan dia bijak menggunakan ruang dan masa itu untuk bersama ahli keluarga dia. Ya, macam adik Ain tadi bercuti. Cuti di Langkawi. Kan? Wah. Macam adik Aziat kutip buah di kebun kan. Ya. Jadi ada ruang dan masa. Dan M yang keenam adalah mendoakan untuk semua ahli keluarga, kebaikan untuk semua ahli keluarga kita. Itu pentinglah, sangat penting. Ya, saya Kan? setuju. Dan 6M ni boleh juga penonton dan murid-murid di luar sana untuk ingat 6 perkara ini. Boleh salin. Boleh salin siap-siap takut terlepas Kalau nanti kan. Kalau ada mungkin telefon boleh ambil gambar kamera. Ambil gambar dulu. Yeah. Untuk ini boleh tampal dekat bilik untuk hari-hari kita tengok. Sebenarnya inilah peranan kita sebagai seorang remaja. Tambah-tambah dalam kita berumur remaja kan, umur 9, 10 hingga umur ialah berbelas-belas ni antara situasi yang agak ialah orang kata cabaran kritikal untuk dia menjadi seorang remaja yang bertuah sebenarnya. Sebenarnya kita remaja yang bertuah. Betul cikgu, dan bila kita sebut je remaja, ia memberi fokus kepada mungkin umur-umur remaja kerana kita mencari contoh kepada adik-adik yang lebih kecil ya. Betul. Yang belum boleh berfikir secara orang kata baik buruk sangat. Betul. Okey, balik cikgu, kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Tapi sebelum itu saya nak minta dengar rumusan. Wah, cikgu nak bagi tips ya kepada tips dah ada, kita nak dengar rumusan daripada adik kita. Pelajar kita sendiri cikgu. Okey, siapa kita nak minta untuk kongsikan bersama? Saya nak minta, kalau boleh Kisara. Boleh. Silakan Kisara. Terima kasih cikgu. Sebagai seorang remaja yang bertanggungjawab, kita perlu sedar betapa peranan dan tanggungjawab membina keluarga yang berbahagia turut terletak di bawah kita. Jangan sia-siakan zaman remaja kita. Okey. Fika, pesanan penting tu cikgu. Saya cuba kita minta Kisara cakap dalam bahasa Siam. Boleh. Jangan sangat. sia-siakan zaman remaja kita. Boleh? Okey. Boleh tak Kisara? Dapat tak tu Kisara? Boleh. Boleh. Okey, silakan. 为人肉来探寻甜美的。 Wah, pendek je cikgu. Okey. Fika dapat? Boleh tak ulang balik? Kak Fika nak cuba Pelan-pelan hafal tu. pelan sedikit. 为人肉来探寻甜美的。 Okey, baiklah. Terima kasih pesanan yang sangat baik cikgu daripada Kisara kita, dan mungkin seorang lagi murid. Boleh? Ya, putera kita. Putera kita jemput adik Izzuddin. Adik Izzuddin, silakan. Terima kasih cikgu dan Kak Fika. Bagi saya, setiap remaja perlu sedar peranannya dalam keluarganya agar dapat menghasilkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Baiklah Izzuddin, terima kasih. Semua murid-murid di atas talian sangat bermanfaat, kongsikan ilmu yang bermanfaat bersama cikgu kita, Cikgu Nordin Muhammad Bakori daripada SK Kuat Hulu Pengkalan Hulu Perak. Terima kasih cikgu kerana bersama kami pada hari ini dan berkongsi ilmu. Terima kasih banyak-banyak. Ya, cikgu, kita dah dengarkan daripada pelajar kita. Okey. Mungkin cikgu boleh kongsikan satu lagi mungkin kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri. Kesimpulannya daripada keseluruhan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan. Fika, Okey, adik-adik kita, keluarga merupakan pengaruh yang paling kuat dan utama dalam pertumbuhan dan perkembangan remaja. Okey, membina hubungan dengan ahli keluarga, termasuk adik-beradik, merupakan sebahagian daripada proses sosialisasi. Sosial dia antara perhubungan lah antara ahli keluarga. So, persekitaran keluarga yang baik dan hubungan yang positif perlu ada antara ahli keluarga. Okey. Jadi bukan apa, untuk meningkatkan harga diri, okey, meningkatkan rasa selamat, okey, keyakinan kita dan kemahiran sosial kita di kalangan remaja, di remaja tu. Yeah. Dan remaja juga perlu menciptakan perasaan empati dan kasih sayang terhadap setiap tindakan di dalam ahli keluarga. Dia mesti ada timbang tara tu, empati tu. Setuju cikgu. Okay. Dan yang di warna biru ni adalah kata-kata yang penting key point penting lah. Key point tu. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Nordin. Sama-sama Fika, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan cikgu dan juga
murid kita di atas talian, juga dari SK Kuak Hulu Pengkalan Hulu Perak, Sekolah Kebangsaan Kuak Luar dan SJK Siok Kuan Perak. Terima kasih kerana menonton. Bagi yang telah terlepas rancangan ini, boleh lihat ulangan siaran di saluran YouTube Didik TV KPM. Kita akan bersiaran lagi di teras Didik TV KPM. Jumpa anda lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye. Bagi saya, peranan ahli dalam institusi kekeluargaan boleh diibaratkan seperti sepohon pokok. Ibu dan ayah sebagai akar dan batang pokok, manakala anak-anak seperti dahan, daun dan ranting. Jika satu bahagian rosak, maka seluruh keindahan pokok akan terjejas. Bak kata pepatah, ayam dicincang tidak akan putus. Hargai keluarga anda dan jangan sia-siakan zaman remaja anda. Remaja khususnya dalam generasi Y dan Z perlu diterapkan nilai kekeluargaan dengan lebih efektif bagi membina jati diri dan bersedia menghadapi pelbagai cabaran dan kemelut sosial pada masa akan datang. Dalam institusi kekeluargaan, peranan ibu bapa dalam pembentukan peribadi sejak awal amat penting agar memberi kesan yang sangat besar dalam membangunkan modal insan kelas pertama yang beretika, bermoral serta memiliki jati diri yang kukuh bagi menjadikan seseorang remaja itu hebat dan berketerampilan dari pelbagai sudut. Sesuai dengan sambutan bulan kemerdekaan ini, setiap remaja perlu memiliki accountability terhadap diri dalam mengangkat semangat juang para pejuang tanah air terdahulu bagi membebaskan negara kita dari dijajah lebih lama lagi. Remaja perlu bijak menerapkan kefahaman tentang erti kemerdekaan dan kebebasan diri yang sebenar agar tidak dijajah oleh mentaliti negatif yang tidak sesuai dengan kehidupan kita sebagai masyarakat Malaysia yang setia terhadap keluhuran perlembagaan. Selamat menyambut bulan kemerdekaan dan jangan sia-siakan zaman remaja anda. Didik TV KPM